lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. So saya rasa sebab poster Abang Razak tu ramailah hari ni yang tak buat bisnes pun join the meeting juga sebab nak tahu macam mana nak guna BreakMaker kan. So saya bagi introduction dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Roziani binti Ramlan dan bersama business partner saya Sofwan bin Ahmad Rozi. Dia selalu belakang tabir, jaga anak. Kemudian saya ditaja oleh PDD Siti Hafizah Jamaluddin dan Muhammad Syukri dan dipantau oleh dua couple hebat ni, FPDD Faizal dan Hafzal dan juga saya Kak Fah dan Abang Razak lah. Okay, so nak tunjuk sikit lah, ada sedikit background saya. So saya bekerja secara full time sekarang ni, masih lagi makan gaji sebagai quality advisor di Sapura Energy Berhad, and then part time dengan bangganya bersama MW. Alright, soon full time insyaAllah. Okay, jom saya explain sikit apa itu BreakMaker kita, function dia semua. So okay, so sebenarnya saya hari ni diminta untuk share lah sikit kan berapa jauh dah saya pergi dengan MW ni. So kalau tak silap saya belum lagi lah setahun serius untuk berbisnes. Saya income bulanan saya adalah lebih kurang lah plus minus 1,000 lebih. Okay, so kalau nak bandingkan dengan orang, sebab profesional, saya alhamdulillah berada dalam golongan profesional. Dia pun ni ada sikit keegoan lah, so tak nak buat MLM kan. So tahun ni antara kawan-kawan saya yang just join ahli tu tapi tak mulakan pun lagi, at least saya ada bonus kan dan saya ada income tepi. While saya punya tempat bekerja pun tak dapat apa-apa bonus pun. So alhamdulillah lah, value added untuk saya. Dan untuk performance yang lain itu performance income bulanan. So bonus tahunan pula saya pernah lah merasa 1 kali 21%. Okay, so alhamdulillah lah masuk poket. Apa-apa yang turn to money ni memang saya suka. Alright. Okay, inilah yang Abang Razak kata tu, kita punya kelas roti. Malam ni sebenarnya bukan task yang pertama pun untuk BreakMaker ni. Task yang pertama saya dekat rumah Kak Fah ni lah. Pada saya besar betul. Saya tak tidur malam ni. Saya sukat barang. Saya tulis itinerary nak cakap apa. Call Mak Iti kan. Tapi alhamdulillah kita manage to complete the session successfully. So pada session ni saya pun cikgu kat sini tapi ada banyak lagi orang kat sini. Ada guru besar, ada guru kanan, ada guru ham. Bukan saya seorang lah. Saya rasa malam ni pun ada ramai yang kat dalam ni dah pandai buat roti pun. So mungkin cara saya share adalah saya share function lah. Okay. So ini pada hari tu bukan orang perempuan saja yang datang. Ramai orang lelaki yang datang. Ada Abang Is, ada Abang Pen. Ini Aiman kan? Okey, ni Aiman. Lepas tu kalau kat atas ada, you boleh tengok ada dua peserta saya lelaki. Dia pun join juga. So pada hari tu kita memang explain function BreakMaker ni. Kita tak maulah orang beli tapi simpan dalam kotak je kan. Sedangkan dia manfaat dia banyak. Dia bukannya boleh buat roti sahaja. Alright. So dekat dalam kelas tu juga Rozi demo lah macam mana cara nak design, buat roti semua. Alright. Okay, so either you jual ataupun you pakai, you kena tahu kenapa BreakMaker kita ni harga dia lain, premium sikit kan. Because dia bukannya hanya BreakMaker, dia 3 in 1. So apa tu 3 in 1 kan. So kalau you dapat soalan daripada sesiapa juga yang nak beli BreakMaker you ni, dia kata kenapa, dia bagi comparison dengan BreakMaker yang lain kan. Sebab BreakMaker tu function dia hanya BreakMaker saja, tapi kita ada 3. Dia boleh toast juga, as a toaster juga, and then dia boleh jadi oven juga. So dia 3 in 1. Okay, so ini adalah menu-menu yang dah berjaya Rozi buat. Okay, kita boleh buat loaf, kita boleh buat toast, kita boleh panggang ayam, kita boleh buat pizza. Tray dia tu kalau 500 gram tu memang dapat 2 lah. Okay, dapat 2. So budak-budak kalau you ada anak-anak ramai, kita tukar-tukar menu memang menarik lah. So ini roti bun yang
selalunya Rosie buat lah. Okay. Okay, menu dan setting. Okay, mungkin siapa nak screenshot, Rosie lama sikit lah dekat sini. Bagus kalau you screenshot lah. Sebab you boleh manfaatkan bread maker you tu kan. So yang pertama macam mana Rosie buat loaf. Masukkan je bahan-bahan, nanti Rosie sharekan resepi tu. And then function dekat atas tu, you select, you tekan dekat bread tu. You tekan dekat bread tu sampai dia keluar rapid. Selalunya Rosie pilih yang ni lah. And then you tekan start. As simple as that. So you balik kerja, you rasa nak makan roti, penat. Even biasanya Rosie tak mandi lagi pun, masuk barang, sorongkan dalam bread maker, tekan bread, tekan start. Dan dia dah jadi roti dah. Selepas more or less 2 jam lah macam tu dah jadi, dah dapat dah roti. And then again, satu lagi, dia boleh toast roti. You imagine roti dekat kopitiam tu, okay, you must you letakkan spread, then you masukkan. Option dia ada 2, you boleh pilih 2 keping ataupun 4 keping. And then you boleh laraskan berapa garing yang you nak. Okay, so you kena pulas tombol ni lah, you laraskan, dia akan goes up. So goes up tu dia akan terlalu garing lah. Biasa Rosie just nice ambil 3 bar ni, dia akan jadi sedap lah. Okay, so bila you dah pilih berapa bar dia punya kegaringan ni, you dah pilih berapa slice, and then you tekan start. Alright. Sekejap, Rosie alihkan sikit. Okay. And then you broil ayam. Ini Rosie pernah perap. And then you tekan dekat oven sana. You cari broil, function broil. And then bila dia keluar display macam ni, dia minta you masukkan time lah. Biasanya bergantung kepada resepi yang you dapat lah, yang you ambil tu. Rosie pernah buat ni sebab seekor ayam ni memang cantik. Rosie ada trik sikit. Rosie masukkan dalam doksa 10 minit dan dia memang masak. And then Rosie broilkan selama 10 minit. So dia akan jadi nice. Dekat atas tu just nice je. And then kat dalam tu dia juicy. Okay. Next, ini yang paling Rosie selalu buat lah. Okay, Rosie selalu buat adalah dough. Untuk bun, untuk pizza, you boleh gunakan function ni. You klik bread and then sampai dia keluar function dough ni. Okay, dia display 1 jam 30 minit. Actually dia akan dia akan ulikan selama 30 minit sahaja. And then habis 30 minit tu dia akan stop. Stop tu actually dia masa untuk rehatkan dough tu selama sejam. Dia untuk rehatkan dough tu ada 2 lah. You boleh tengok dough tu sama ada dia dah jadi double daripada saiz asal tu. Itu kira dah ready lah tu. Ataupun you nak utilize, nak tunggu sampai 1 jam pun boleh juga. Alright. Okay, bila you dah pilih ni dan you tekan start, dia akan jadi, bila dah habis dia akan jadi macam ni lah. Okay, so ini step dia tadi. You masukkan bahan. Okay, dan dia jadi macam ni. Sorry. So bila dah ada dough macam ni, you bulat-bulatkan. Biasanya Rosie letakkan 40. Yang ni display dia 60 kan. Biasa Rosie kalau 40 dia akan dapat 22 bola. Okay, so lepas tu you design lah you nak roti apa. Okay. Next. Okay, bila tu you bila inilah kelebihan kita punya bread maker, you boleh uli juga and then you boleh bakar dalam oven. Yang macam contoh ni Rosie buat bun pizza ni. Okay, masukkan. And then function yang dekat sini, you cari, you tekan dekat oven ni. You tekan dekat oven ni, dan dia minta display time dekat sini, you laraskan tombol ni. Biasanya untuk bun-bun Rosie yang 40 gram, 50 gram pun Rosie buat, 60 gram pun Rosie buat. So biasanya 20 minit, dia punya temperature tu 180. Rosie laju sangat ke? Harap letak lah. Okay. Kalau ada soalan tu, Sahuan tolong bacakan. Okay, so dia dua-dua function dia laras lah. Sama ada you nak set up the timing ataupun you nak set up temperature. You laraskan kat sini. Okay, so dua-dua you dah set up, then you klik start lah. You klik start dan you masukkan. Oh sorry, bila you klik start, actually dia preheat dulu. Dia preheat dulu. Bila dah sampai temperature tu hit 180 degrees ataupun whatever temperature yang you set lah kan.
Dia akan preheat tu, dia akan blinking, dia akan bunyi lah. So dia akan notify you kata your oven is ready. So baru you masukkan you punya bun. Okay, dan you tekan start. Okay, ni contoh kat bawah ni. Biasanya muat 8 ke 6 ke 8 macam tu lah. Depends on bun apa you buat ataupun size dough tu. And then siap. Mudah kan? Pada Rosie anak ramai ni 4 orang, memang mudah sangat. Okay. So ni Rosie, ni dapur kecilku. Sajalah nak share dekat sini, dekat rumah ni. So ni ada video sikit. Okay, boleh tengok cara macam mana Rosie buat roti. So, masukkan air dulu Lepas tu bread improver, masukkan shortening, garam, gula. Garam dengan gula ni nampak macam nampak macam dia pejal tapi sebenarnya dia cair. So masuk yang tepung semua and then baru you klik-klik macam Rosie ajar tadi tu. Okay, ini Rosie nak rehatkan dough ni. Rosie prepare sikit. Kita oleskan ni dan masukkan dough tu. Arrange sikit dia macam tu, masukkan and then you wrap. Okay, you wrap dah, ready. Okay. Okay. Then masa ni you timbang lah. Biasanya Rosie nak dapatkan sama rata besar tu dan Rosie memang timbang. Okay, bulat-bulat kan. Ini skill semua ni. You buat banyak-banyak baru dia akan jadi cantik lah. Okay, dah siap design and then start. Siap. Cantik tak? Okay, ada lagi. Okay. Sorry. Okay. So dekat sini, ada orang tanya Rosie. Ada sebab sebenarnya abang leader sini tak Rosie explain on bread maker. Sebab Rosie ni rasanya kekerapan Rosie guna bread maker ni satu hari 2 kali dough kot, 2 kali ataupun lebih macam tu lah. So Rosie sebenarnya satu adunan tu nak share dekat sini, satu adunan 500 gram je. Kalau you masukkan lebih daripada 500 dia tak boleh berpusing. Okay, tapi Rosie rasa memang dia punya kemampuan 500 gram je. Okay, sebab resepi yang ada attach dekat dalam kotak pun memang semua 500 gram. Okay, so kalau you timbang satu dough tu 40 gram, dia akan jadi 22 bola. Okay, satu bola Rosie jual tau ni. Rosie jual RM1.50 kali 22, so dia RM33. Okay, so satu hari kalau Rosie buat 2 dough dapat RM66. Kenapa Rosie sembang macam ni? Sebab ada orang kata bread maker ni mahal, tak mampu. So ini harga bread maker kita, 1073. Dan you boleh dapatkan bread maker idaman ni dengan cara kutu. So kalau RM66 tu, kalau Rosie sebenarnya Rosie join kutu untuk 10 kali. So RM66 tu you boleh bayar tak? Kalau untuk nilai RM117 sebulan tu kan, satu hari pun you boleh dapat RM66. So kalau RM117 tu pada Rosie dah pulang modal sangat-sangat lah. Even lebih daripada tu. Alright. Okay, so ini resepi roti lah. Kalau siapa-siapa nak screenshot, lama sikit Rosie kat sini. Alright. Okay, harapnya ada soalan sikit Rosie, ada soalan. Okey, sambil tengok tu boleh saya jawab baca soalan ya. Apa soalan? Dough uli berapa lama yang elok? Dough uli berapa lama yang elok? Kalau ikutkan setting tu 30 minit. Tapi sepanjang pemerhatian saya lah, 30 minit tu kalau you keluarkan, you kepal-kepalkan dia lagi sebab dia syarat dia kena elastik. Kalau dia elastik tu, dia punya hasil tu akan berbeza. 30 minit tu dia akan just nice je semua bahan tu termix. So kalau you boleh keluarkan, you nampak Rosie buat kepal-kepal tu tadi kan. Reason dia tak nak dia terlerai sangat, dia nampak dia elastik. Okay. Yes. Okay. Kalau resepi Rosie ni, kalau you tengok, kenapa Rosie mention size D? Sebab kita kena kontrol jumlah air. Sebab untuk buat roti, jumlah air tu dia very sensitive. Kalau you tukar saiz telur tu pun dia akan lembik sikit. Yes. So, ada soalan lagi tak? Ada lagi. Boleh reset tak Rosie setting tu?
Rasanya tak boleh. Rozi tak pernah cuba pula. Tak ada function tu kot. Tak ada. Setting tu dah tetap lah. Setting tu dah tetap. Betul. Okay. Cuma kita nak tetapkan masa dan ni kan. Masa dan suhu. Okey. Itu ada lagi minta resepi roti. Dah ada dah tu. Dah bagi dah. Okay. Resepi roti. Satu hari berapa maksimum 1 kilo? Satu hari boleh buat berapa maksimum kilo? Dia tak ada berapa maksimum, tapi gap antara doh pertama dengan doh kedua tu yang Rozi belajar, you kena bagi dalam I think 15 minit kot. Sebab dia nak sejuk daripada putaran yang pertama tu. Sebab Rozi pernah cuba, Rozi keluarkan dan Rozi terus masukkan bahan, dia jam. Okay. So dia akan display kalau tak silap error, macam tu lah. So bagi masa sikit lah. Bagi masa sikit. Okay. Ada yang puji ni, selalu makan roti homemade macam sangat bersarang. Tapi Rozi punya memang macam kedai premium. Ada juga. Siapa tu? Zira Amin. Dia dah rasa kot Rozi dia. Okay. Terima kasih. Masih sekarang ni masih menjual lagi ke roti tu ke dah? Sebab dah masih menjual. So siapa-siapa yang nak asah bakat buat roti, eloklah beli bread maker ni dulu. Lepas tu you akan superb lah lepas tu. Sekilo satu hari, alhamdulillah. Sekarang banyak lah juga. Okey, ada sesiapa yang nak tanya, nak jump in dalam Zoom pun boleh. Kalau malas nak tulis, nak chat, boleh tanya terus. Oh, ada yang suggest Rozi kena buat kelas menoti. Sekarang PKPP pun. PKPP tak boleh lagi. Nanti, betul. Sebelum ni kita ada plan satu tapi postpone. Masa tu belum PKPP. Lepas tu bila nak buat tu ada pula PKPP. Jadi tak bagi. Kondo saya pun dah tak bagi tak bagi sewa tempat-tempat tu semua. Tutup sekarang. Okey. InsyaAllah nanti bila dah okey, kita akan buatlah kelas menoti ni. Saya tahu memang akan banyak permintaan kan. Malam ni pun kita tengok 54 orang, satu tepukan. Participants 54 dalam Zoom kan. Ini semua kerana roti ni. Thank you Rozi. Nama-nama semua nama-nama kaki roti ni semua ni. Mungkin kita boleh plan jugalah kelas roti online macam mana. Nanti kita cuba buat kelas roti online. Nak kelas. Ramai yang nak kelas ni, insya-Allah nanti kita boleh. Rasanya kritikal yang dekat design tu kot. Tadi Rozi nak share roti pertama saya, rasa macam tak apalah. Memang teruk jugalah. Dia macam dia macam skill lah kan. Kita nak kena practice baru dia perfect. Okey. Roti Rozi gemuk-gemuk. Ada soalan lagi? Ada lagi ke? Tak ada dalam chat, tak ada dah. Semua suruh buat kelas roti, pizza. Kapan nak tanya Rozi? Ya. Macam mana Rozi punya bila buat jual roti tu kan membantu Rozi dalam bisnes Amway? Oh, memang membantu. Mula-mula saya fikir untuk rumah saja. Lepas tu saya ni jenis yang suka bisnes. Mula-mula saya nampak bread maker ni memang saya nak tujuan kat rumah dengan bisnes. So satu hari, to be honest lah saya kata kan, saya memang buat roti hari-hari. Satu hari keuntungan saya 100. Kalau hari saya penat saya akan cutilah sehari macam tu. So hari-hari 100 dan itu jadikan modal untuk bisnes Amway lah. Okay. So contohnya macam nak ahlikan orang ke apa kan. Dari mana lagi lah saya nak dapat kan. Sebagai modal dulu. Ataupun ada siapa-siapa macam ten kutu sekarang ni Rozi dah jadi mak kutu. Barang setiap bulan tu tak sama. So bila barang yang mahal tu kena guna modal kita kan. So memang ini membantu duit poket Rozi sangat. Rozi pun tak sangka Rozi pandai berroti because saya tak pandai buat kuih, saya tak pandai buat kek. Sebab saya beli bread maker ni. Sebab mula-mula saya fikir, saya pun sebelum ni saya tak tahu even yang bread maker yang biasa tu, hanya function yang bread maker tu, saya pun tak tahu benda tu wujud sebelum ni. So masuk Amway, saya nampak benda ni, saya beli. Dia memudahkan sangat-sangat dari segi macam you campak je barang, you masukkan. Mula-mula saya buat yang loaf tu lah. Terus jadi sebuku roti kan. So you boleh buat kerja rumah macam biasa dan terus siap you punya roti.
Okey, ada lagi resepi, ada lagi. Boleh screenshot lagi. Siapa yang nak screenshot? Ada cakap yang terlepas. Okey, ada satu lagi Kuzaida. Kuzaida kata, Rosie start buat roti and business dari ada BM Breakmaker ataupun sebelum ni lagi. Tadi dah cakap tadi. Tadi dah cakap dah kan. Rosie tak pernah buat roti. Rosie tak pernah buat roti. Saya jamin, jamin. Saya jamin kalau you beli bread maker dan you guna resepi roti Rosie ni, you memang boleh buat roti. Sama macam saya lah, ni tak ada rahsia apa-apa ni, saya bagi je resepi. Cuma art tu dari segi design you tu dia bergantung pada berapa kali you cubalah. Lama kelamaan okey, boleh tu. Rosie belajar mana bentuk-bentuk tu semua? Semua tengok YouTube. Mula-mula memang awkward lah, semua dia jadi macam-macam bentuk lah. Ada cacing tanah, semua ada lah. Tapi sekarang okey. Semua orang macam ni. Sebab Rosie dulu jual kat sekolah, jual kat kilang, sekarang sekolah dah tutup kan. Dan Rosie jual kat kilang. Kilang tu okey. Feedback daripada toki pun kalau seorang mesti beli 2-3. Saya tak larat lah nak buat. Tapi tak apa, ada double X.